eksperimen hari ni, untuk eksperimen hari ni adalah eksperimen 3 lah, ya. So dalam eksperimen 3 ni, apa yang kita ada ialah, kamu kena buat eksperimen nanti, kamu boleh tengok dekat campsite tu dia punya video eksperimen, tapi kat kelas hari ni apa yang saya nak buat ialah saya nak terangkan kepada kamu perjalanan eksperimen 3 lah, and you can watch the video tu later lah, ya. Alright. So apa yang ada kita ada hari ni ialah eksperimen hari ni kita nak menentukan the learning outcome kita untuk eksperimen hari ni ialah sekejap ya. Nak tentukan, nak determine the percentage of sodium hydrogen carbonate in baking soda sample. Okay. Apa maksudnya ayat ni? Ayat ni maksudnya kalau kita ada data dalam, kalau katalah kita ada baking soda lah, baking soda. Dalam baking soda tu, ada campuran sebenarnya. Campuran flour, kan? Ada campuran sugar, kita ada campur sugar dalam tu. Kita campur additive. Ni dalam baking soda lah, serbuk penaik yang kita ada tu lah, ya. Dan juga main ingredient dia adalah sodium bicarbonate. Dia bukan dalam yang kamu beli tu, bukan semua adalah sodium bicarbonate, ada campuran lain-lain tu lah, ya. Jadi sekarang kita nak mengetahui berapa persenkah sodium carbonate ni di dalam campuran itu. Itu yang kita nak buatkan dalam eksperimen 3 ni, ya. Jadi apa kita buat ialah, kita kena buat titration lah. Kita akan tindak balaskan sodium bicarbonate dengan HCl. Sebelum tu kita kena bancuh dulu sodium bicarbonate ni menjadi solution lah. Termasuklah bancuh tepung, bancuh sugar ni semua. Macam itulah dia punya ceritanya. Tahu? Jadi kita nak menentukan the percentage of sodium bicarbonate in the baking soda sample lah, ya. Alright. Memang ada baking soda yang 100%, ya. Tetapi selalunya yang kita pakai tu biasanya bukan 100% lah, ya. Ada campuran lah dia, ya. So apa kita kena buat ialah dari segi prosedur, ya. Kamu ambil baking soda yang kita beli tu daripada grocery tu, ya. Kamu ambil lebih kurang 1.45 ni, mass dia lebih kurang banyak ni. Kamu ambil dia, kamu masukkan dia di dalam 50 ml beaker. Kita masukkan lebih kurang 1.4 something macam tu lah, ya. Kita masukkan dalam 50 ml beaker. Lepas tu kita kena dissolvekan dia, ambil glass rod, kita kena kacau lah dia, stir dia. Lepas tu apa buat ialah kita pindahkan dia di dalam volumetric flask. So dalam volumetric flask. Macam tu lah. So kamu pindahkan ini dalam volumetric flask. Lepas tu kamu tambah lagi air sampai dia menjadi 250 ml. 250 ml lah. So ini dalam volumetric flask lah. This is volumetric flask. Kelalang, apa nama dia ya? Kelalang volumetric. Kelalang volumetric. Ya. So, masukkan tu. Lepas tu tambah air. You have to shake. You have to shake stopper and shake lah sampai dia jadi homogeneous lah. Ya. Boleh tak ni? Setakat ni. Ya. Boleh ya? Timbang sodium bicarbonate. Lepas tu masukkan dalam volumetric flask. Lepas tu masukkan air. Macam kita buat eksperimen yang lepas-lepas tu lah. Macam tu kita nak prepare dia.
But this one bukan kita prepare standard solution tau. Sebab NaHCO3 tu kita tak tahu berapa dia punya mass yang sebenar. Sebab dia ada tepung kat dalam tu. Dia ada gula kat dalam tu. Dia ada additif dalam tu. Kita tak tahu yang the real mass of sodium carbonate. Ya, jadi kita tak boleh kata. Kita tak boleh kata apa yang kita prepare dalam ni adalah standard NH3CO3 solution. Dia bukan standard solution. It's not standard solution. Sebab kita tak tahu berapa mass NaHCO3 yang sebenar ni. Kita tak tahu. Tak. Okay, boleh ya sokat ni. Okay, lepas tu kita ambil ni, kita pipette kan ke dalam conical flask. Kita pipette kan sebanyak 25 ml. 25 ml dalam conical flask lah. Kita buat 4. Masukkan 4 conical flask lah. Ya. Okay, lepas tu you have to add in the methyl orange indicator lah. Jadi lepas tu kita akan titrate dengan standard solution HCl. Okay, HCl yang di prepare kat sini concentration dia adalah 0.1 molar. Standard HCl solution. Standard HCl solution tu dia punya concentration adalah 0.1 molar lah. Ya, kita titrate. Okay. Ya. Okay. Okay. Seterusnya, kejap ya, saya nak pakai pen. Ya. Nak pakai pen.
Saya bercakap punya lah beria. Tiba-tiba saya kaku tengok kat situ Lah. Saya dah terang kat you all sampai mana tadi You all start. Nombor 8. Nombor 8. Nombor 8 yang mana ya? Procedure. Oh, procedure tu. Start procedure tu saya dah diam. Saya dah ni dah. Ya Allah, ya Tuhanku. Lamanya. Saya bercakap seorang katanya. Sudah pelik kenapa madam keluar. Yang ni saya ada cerita. Dengar tak yang ni? Yang mana? Yang ni, yang saya tulis dekat pen ni. Oh tak. Madam kata madam nak buka pin, pasal tu madam hilang. Aduh, Masya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa-dosaku. Ya Allah, mungkin sebab dosa banyak ni. Okey. Saya saya padam sekejap. Macam-macam saya cerita kat sini tadi. Kamu tahu tak? Aduh. Sabar je lah ya. Sorry madam. Itulah, saya tak pasal langsung saya keluar tau. Tak pasal langsung saya kata keluar. Macam mana nak bagi brush ni, besarkan dia. Padam. Kecil je ni, alamak. Mana nak padam ni? Padam. Dah kecil benar pula. Awak dia bagi version yang lama pula brush ni. Sekejap ya tau. Macam mana dia bagi kecil pula ni? Saya nak bagi besar dia. Saya ada je yang besar. Tapi dia tak boleh pakai pen. Select lah. Soal 6 kau jadi. Okay. Alright. Okay. Tadi kan bila kita dah prepare standard solution ni. Okay. Kita dah prepare standard solution ni. Kat mana tadi? Okay. Kita dah prepare standard solution kan? Okay. Maksudnya dalam volumetric flask. Dalam volumetric flask ni. Dalam volumetric flask. Madam. Ya. Madam ada present ke? Ya, ada. Tak keluar pun. Masya Allah. Okay. Sekarang nampak tak? Nampak dah. Nampak dah Okay. Tadi kita prepare standard solution tadi kan? Okay. Kita prepare standard solution tadi dalam volumetric flask lah. Betul lah. Lepas tu kita masukkan, kita pipetkan di sini. Okay, ni kita ada solution dalam volumetric flask lah. Ya, okay. Allahuakbar. Okay, so ini kita ada solution sodium carbonate NaHCO3. Okay. Kemudian apa kita buat ialah kita pipetkan ini dalam conical flask. Kita nak buat titration sebanyak 4 kali tau. Kita masukkan dia dalam conical flask. Jadi kita akan prepare, kita pipet. Ni dengar ke? Dengar, boleh lah dengar ya? Belum menyaut ya? Ya, boleh dengar. Keluar lagi. Riau. Okay, kita pipet 25 dalam conical flask 1, 25 ml dalam conical flask yang kedua, ketiga, keempat. Sebab nanti kita akan buat titration sebanyak 4 kali lah macam tu. Boleh Alright, seterusnya lepas kita dah pipet masukkan ke dalam
conical flask, kita akan titrate dengan HCl. HCl ni kita akan letak dalam burette. Ini kita letak HCl dalam burette lah. Ya. HCl ni concentration dia 0.1 molar. Kita ambil conical flask dari sini. Okay. Kita akan titrate dengan HCl. Dalam ni ada sodium bicarbonate. Okay, kita titrate dengan HCl 0.1 molar lah. Ya. Okay. Jadi apabila kita campurkan HCl dengan sodium bicarbonate ni nanti, apa yang kita akan dapat ialah HCl dan sodium bicarbonate ni nanti dia akan react lah. HCl dengan sodium bicarbonate react untuk menghasilkan NaCl dan H2O and also CO2. Dapat 3 ni. Bolehkah? Bolehkah? Jadi dengan mengetahui berapa mol HCl, kita boleh mengetahui berapa mol sodium karbonat. Faham tak? Okay ke? Saya dah terkeluar lagi ke? Tak? Hello? Hello? Boleh. Ya, madam. Okay. Takut saya terkeluar lagi. Saya tak perasan sebab saya punya ni penuh dengan saya punya tulisan ni lah. Ya? Boleh ya? Setakat ni faham tak? Boleh. Ya? Okay. So sekarang mari kita lihat data eksperimen yang ada. Tengok saya dah conteng-conteng ni dah tadi masa saya sembang. Kamu tak dengar pun. Okay. Jadi so sekarang ini data daripada eksperimen yang kita dapat lah. Okay. Ini adalah daripada HCl tu, volume HCl yang kita dapat kat sini. Ni kita buat 4 kali titration kan. Kita buat 4 kali titration. 1, 2, 3, 4 tadi. Ya. So ini adalah volume HCl yang kita dapat lah. Volume HCl yang kita guna. So kalau kita tengok okay. Kalau kita tengok tadi kita ada Okay. Hari ni kita ada HCl in the burette. Okay. Burette. Lepas tu kita ada sodium bicarbonate dalam conical flask. Ini kita ada HCl lah. HCl mula-mula kita start dia dengan kosong lah. So data yang pertama cuba tengok sini. Initial reading kosong. Lepas tu bila kita dah titrate, dia akan turun lah. Dia turun kepada 8.6. Lepas tu kita guna lagi untuk titration yang kedua. Titration yang kedua kita dapat reading 17.60. Lepas tu titration yang ketiga. Titration yang ketiga dia turun sampai 26. Lepas tu titration yang keempat dia turun menjadi 34.40 ml. Okay. Jadi kita dapat 4 data lah kat sini. So 1, 2, 3, 4. Data yang keempat lah. Ada 4 data. Ini dan 4 data lah. Ya. Okay. Lepas tu kita masukkanlah dalam kita punya catatan lah. Ya. Okay. Jadi sekarang volume untuk titration yang pertama kamu tolaklah kat sini. 8.6 tolak dengan kosong. Okay, boleh ke? Hello. Takut saya terkeluar. Boleh. Boleh ya? Okay, kita akan dapat 8.60. Lepas tu titration yang kedua berapa volume dia? 17 tolak dengan ni. So 17 tolak dengan tu kita akan dapat berapa tu? Berapa?
8.9 mil. Yang ni kita ada sebanyak 8.5. Ini kita ada 8.40 mil. Boleh ha? Lepas tu apa kamu buat ialah you have to calculate the HCl use lah. Berapa volume of the HCl use. Jangan ambil yang gross. Ambil bacaan 1, 2 dan 3. So, okay. Ni kita ada 8.9 plus dengan 8.5 plus 8.4. So, divide by 3. So that the volume of HCl yang kamu pakai ialah sebanyak 8.6. Saya dah kira siap-siap lah nak lagi cepat kan. Okay, faham tak setakat ni? Gross tak boleh ambil kan? Gross jangan ambil dalam calculation. Boleh ke? Boleh. Okay. So, seterusnya tugas kita ialah nak kira berapa persen sodium bicarbonate dalam baking soda tu. Jadi, perkara-perkara yang kita kena buat ialah pertamanya, kamu kena kira mole of HCl needed to react with 25 ml sodium bicarbonate. Jadi sekarang dalam titration tadi tu, kita tidak balaskan. Saya nak padam ni. Okay. kita ya. Okay, Allahu Akbar. Okay. Kita tidak balaskan di antara HCl as titrant. Okay. Sodium carbonate as analyte lah. Okay. Jadi kalau kita nak mengetahui berapa banyak sodium carbonate tu, kita kena kira berdasarkan mole HCl. Sebab yang standard solution sekarang ialah HCl lah. Jadi perkara pertama yang kamu kena buat ialah, pertamanya you have to calculate mole of HCl. Nak kira mole HCl kena guna formula mV/1000. Faham ke? Boleh dengar tak? Hello? Dengar. Okay. Dah check. Takut. Kan? Nanti takut terkeluar. Okay. Molarity HCl ialah 0.1 molar lah. Okay. Volume dia kita ada 8.6. Dividekan dengan 1000. Pakai formula ni lah. So that you will get 8.6 times 10 negative 4 mol. Ni lah dapatlah satu. Yang pertama. Ya. Okay. Lepas tu yang kedua dia kata the active constituent of baking soda is sodium hydrogen carbonate. Write the equation of reaction between sodium bicarbonate and the HCl. So, reaction between HCl and sodium bicarbonate, kita akan hasilkan salt NaCl, H2O dan juga CO2. Kita dapat ni lah. So dah balance lah ni. Okay, kat sini ada 2. 1, 2 kan? Belah sini pun ada 2. Okay, Cl belah sini ada 1. Belah sini pun ada 1. Na belah sini ada 1. Ada 1 juga. Carbon ada 1. Ada 1 juga. Oksigen belah sini ada 3. 1. Ni 3 lah. Ada 1, 2, 3. Balance lah. Equation tu. Boleh ha? Okey ke? Nak tanya apa-apa? Hello? Hello? Boleh ha? Okey ha? Hilang pula kamu ni Kang. Kan? Okey ha? Boleh ha? Ya, boleh. Boleh ha? Okey. Kamu menyahut lah. Nanti kan saya tak dengar. Takut saya cakap seorang-seorang. Okey.
So number 2 settle. Okay. Now we move to number 3 lah. Ya. Number 3 apa yang dia nak? Okay, number 3. Calculate the mole of sodium carbonate in 25 ml. Okay. Jadi sekarang kita nak okay. Kita nak dapatkan mole sodium carbonate dalam conical flask. Dalam conical flask yang kita guna untuk reaction lah. Ya. Dalam conical flask ni kita gunakan dia sebanyak 25 ml sahaja. Tahu? Jadi nak dapatkan mol ni kita boleh dapat mol daripada HCl lah. Jadi kita boleh tengok dari segi tindak balas ni. Kalau kita tengok di sini 1 mol HCl dia react with 1 mol sodium carbonate. Tapi berapa mol HCl yang kita pakai? Kita pakai 8.6. Kita pakai 8.6 times 10 power of negative 4 mol HCl. Jadi kita akan juga menggunakan sebanyak 8.6 times 10 power of negative 4 mol sodium bicarbonate lah. Maksudnya dalam conical flask yang kita pakai ni, mol untuk sodium carbonate ialah sebanyak 8.6 times 10 power of negative 4 mol. Jadi daripada sini we can calculate mass. Sebab kita dah ada mol, now we can calculate mass lah. Jadi how to get mass sodium carbonate? Kita ambil mol darab dengan molar mass dia. So molar mass untuk sodium carbonate kalau kita tengok ni kena kira molar mass dia. Molar mass sodium carbonate ni 23, ni 1, ni 12, 16. Saya dah kirakan siap-siap. Molar mass dia adalah sebanyak 84. Jadi sekarang kita ada mol darab dengan molar mass. So kita akan dapat berapa tu? The value is mass dia adalah 0.0724 gram. Maksudnya dalam conical flask ni ada banyak ini. Ada banyak ini mass sodium carbonate lah. Betul? Dalam conical flask ada sebanyak 0.07224 gram. Okay. So dapatlah kat sini. Kita dah kira dah. Boleh ha? Faham ke? Boleh. Ya. Okay. Okay, jadi sekarang bahagian yang kedua dia minta kamu kira. Dia minta kamu kira mass sodium bicarbonate dalam volumetric flask. Okay, tadi kita tahu bahawa dalam conical flask ni, dalam conical flask ada sebanyak 0.07422 gram sodium bicarbonate. 224 madam. Ha? 224. Sorry. Okay, 7, 2, 4 gram. Sekarang dia minta kamu kira berapakah mass sodium bicarbonate dalam volumetric flask. Berapakah mass sodium carbonate dalam volumetric flask. Ni.
Kita tahu bahawa tadi ini dalam apa ke namanya tu? Dalam conical flask ada 25 mil kan? Okay. Dalam volumetric flask ni ada 250 mil. Jadi kita boleh buat perkadaran lah. Kalau mass, okay, 25 mil. 25 mil sodium bicarbonate solution, dia mengandungi sebanyak 0.07224 gram sodium bicarbonate. Jadi kalau dalam 250 berapa? 250 mil sodium bicarbonate. Dalam ni. Buat perkadaran lah. 25 ada 0.07. Kalau 250 mil, ni kena darab 10, betul tak? Ni kan, dia 10 kali ganda. So maksudnya kita ada sebanyak 0.0 kita ada sebanyak 0.7224 gram lah dalam ni. Dalam ni kita akan ada sebanyak 0.7224 gram sodium bicarbonate. Okey, tadi kalau kita tengok, kita masukkan mass of baking soda tu adalah banyak ini. Okey, tetapi mass of sodium carbonate tu hanya banyak ni je. Tapi mass baking soda yang kita pakai adalah banyak ini. Nampak tak tu? Bukan semua baking soda tu ada sodium bicarbonate, ada tepung, ada semua, benda semua. Yang sodium bicarbonate ada banyak ini je mass dia. Tapi baking soda yang kita ambil adalah 1.4622. Kan? Jadi tugas kamu ialah mengira, kira berapa persen sodium carbonate in the baking soda. So macam mana kamu nak buat tu? Kita buat ikut persen macam biasalah. Saya nak padam ni. Okey. Jadi berapakah persen? Okey. Jadi kita ada persen NaHCO3 in baking soda. Kita ada ambil mass dia 0.7224 dividekan dengan mass of the baking soda. Ni lah 1.4622 gram. Darabkan dengan 100%. Kamu akan dapat berapa tu? Kira 50% lebih tu. 49.41. 51 49. 49. Mana pen saya ni? Ni. 49 point? 41. 41%. Ni lah. Ini adalah persen baking percent of the NaH dalam baking soda. Sebab baking soda ni dia macam-macam kan ada dalam tu. Baking soda ada tepung, ada gula, ada aditif, ada tu, ada ini. Kan ada macam-macam. Jadi bukan semua baking soda tu mengandungi sodium bicarbonate. Hanya terdapat 49.41% sahaja berdasarkan data yang kita guna dalam eksperimen. Kalau data yang pakai yang saya punya ni lah. Boleh tak? Okay ya. So berdasarkan data ni saya nak kamu tulis balik, buat report lah. Ya.
Nanti kamu tengok dekat Google site dia punya eksperimen tu macam mana dia buat. Okey ke? Boleh ke? Madam. Boleh ha? Boleh. Boleh. Yang lain-lain tu macam mana? Kita ada 26 orang. Boleh, madam. Boleh, madam. Ha. Okey. Ada apa-apa nak tanya tak? Tentang eksperimen ni? Ada apa-apa nak tanya tak? Okey, kalau tak ada saya nak pergi kepada practical test. Practical test kita Allah, error pula. Apa benda ni? Hello? Hello? Ya. Dah ada kan? Okay. So, kita punya practical test bukan minggu ni tau. Ada 2 bahagian lah ya. Saya nak repeat je sebenarnya ni. Satu soalan berkenaan dengan report. Tahu? Lab report tadi tu sama macam yang saya ajar kamu buat ni. So, kalaulah kamu tak faham perkadaran mol seperti yang saya tunjuk ni, saya nak kamu PM saya. Tak faham, kalau tak faham. Madam, dapat ni, kenapa dapat ni, contohnya macam ni lah. Katalah kan. Ni saya punya pen ni. Okay. Okay. Perkadaran mol contohnya daripada tindak balas HCl dengan saya dah padam. HCl dengan sodium karbonat tu. Kalau andai kata kamu tak faham, tak dapat idea lagi, so kamu kena PM saya personal lah. Ya. Sebab nanti semua konsep tu nanti kita akan guna dalam memberikan jawapan di dalam lab report. Kita akan ada 2 bahagian. Pertamanya, you have to write the lab report. Yang kedua ialah kamu kena jawab dari segi praktikal. Dari segi praktikal contohnya, okay, kenapa kita pakai dropper masa nak isi solution dalam volumetric flask? Kenapa nak buang air bubble? Kenapa air bubble kena dibuang? Macam mana cara nak buang air bubble? Itu semua akan ditanya di bahagian yang pertama, iaitu dalam bahagian practical test. Yang kedua ialah lab report. Lab report ni markah dia lagi banyak daripada that is 15 marks banding dengan lab report, banding dengan practical test. Tapi kedua-duanya penting. Walaupun practical test tu dia 10 markah je, lab report tu 15. Kalau kamu hilang 10, kamu nangis di bucu katil juga. Macam tu lah cerita dia. Jangan hilang mana-mana markah lah ya. Macam tu. Bolehkah? Boleh, madam. Okay ya. Kalau tak faham, calculation, tolong PM saya lah. Madam macam mana ni. Ya. Nanti video ni saya akan upload untuk kamu. So supaya kamu boleh tengok lah. Tapi sebelum kita berakhir, kalau kamu tak ada pertanyaan, video eksperimen kamu boleh tengok daripada campsite lah. Okay, video eksperimen you can get from the campsite. Ya. Okay. Saya nak kamu tulis balik report berdasarkan data yang saya beri ni. Berdasarkan data. Allah. Janganlah. Berdasarkan data yang saya beri ni, saya nak kamu tulis balik report lah. Ya. Kalau ada masalah semasa kamu menulis report, kamu PM saya. Boleh ha? Boleh. Ada apa-apa nak tanya tak? Ada. Video boleh tengok dekat campsite lah ya.
Macam tu. Tak tahu nak ajar macam mana lah. Dalam. Okey ke? Boleh ha? Okey, kalau tak ada apa-apa, saya ingat kita dismiss lah sampai sini sahaja. Kalau ada apa-apa, kamu PM saya lah ya. Okey, ambil data ni. Tolong ambil data ni. Screenshot lah dia punya data ni. Lepas tu tulis balik report ya. Cuba tulis balik report. Okey. Jadi kena ingatlah jawapan tadi, jawapan untuk baking soda ni adalah 49.41. Ini kan bila saya suruh kamu buat ni, memang saya percaya kepada kamu untuk buat lah. Jangan tak buat tau, sebabnya nanti kalau kamu tak buat, takut kamu stuck masa nak jawab exam. Pada masa itu kamu tak boleh PM saya dah. Ya? Madam ni tak reti. Madam tu tak reti. Tak boleh dah. Ya? Sekarang ni kamu kena praktis untuk buat macam mana nak membuat calculation. Calculation banyak tau. Calculation banyak nanti dalam practical test. Okay, ambil data ni. Lepas tu tulis balik report. Okay, boleh salin lah. Boleh salin data. Dah kah? Dah habis salin? Dah. Dah habis ya? Okay. So, apa lagi saya nak cakap? Saya pun tak tahu dah nak cakap apa. Kamu ada apa-apa nak tanya tak? Mengharap kamu tanya. Macam mengharap bulan jatuh kat riba. Madam, Ya. Okey Aisyah. yang untuk practical test tu kan, kan dia tanya pasal lab report. Ya. Macam mana tu? Macam yang saya tunjukkan calculation tu lah nanti. Dia suruh kira tu. Dia suruh kira mol. Macam tu. Lepas tu buat perkadaran. Katalah kan. Contohnya. Kamu dapat data ni kan. Dia suruh kira average. Yang ni lah benda yang kita buat ni. Benda yang kita buat ni. Pertamanya kamu kena kira average. Average titrant. Kalau kamu kira average titrant. Gunakan cross. Salah. Itu yang kita bincang ni. Inilah lab reportnya. Ini adalah lab reportnya. Contoh lab report yang kamu kena buat. That's why saya suruh kamu buat balik. Lepas tu kena kira mol HCl. Macam mana nak kira mol HCl? Guna formula MV/1000. Lepas tu dia suruh, dia akan ada arahan. Kalau kamu tak tahu memang kamu tak boleh buat. Kalau kamu tak biasa, kalau kamu tak buat sendiri, tak boleh tak cuba, kamu nanti akan menghadapi masalah macam tu. Boleh? Boleh. Madam. Ya. Buat lab report ni prosedur pun tak payah kan? Tak payah, saya nak suruh kamu buat calculation je. Calculation je. Okay, thank you madam. Buat je calculation je. Buat yang saya tunjuk tadi. Sebab yang tu yang penting. Lepas tu lagi satu, kamu kena jugalah hafal benda-benda lain lah. Apa itu standard solution yang ada dalam tu lah. Apa itu, apa lagi indikator. Macam tu lah, itu kena tahulah. Ya. Selain daripada pandai menuliskan lab report tu. Baik madam. Lepas tu lagi satu ni, tuliskan conclusion. Conclusion tu kita menjawab balik. Bila kamu tanya baru saya teringat kan. Okey, kita kena jawab balik. Jawab balik kita kena jawab balik learning outcome ni. Learning outcome ni kena jawab balik learning outcome. Loh, kenapa boleh tulis kat atas? Okey. Kalau dalam kes soalan ni, apakah conclusion? Kamu nyatakan bahawa percentage percentage sodium carbonate is 49.4%. Yang ni je lah kena tulis. Sebab
kamu dikenaki menentukan determine the percentage of sodium bicarbonate. Faham tak tu? Faham. Nak jawab conclusion, kena tengok learning outcome. Boleh? So kalau dalam case eksperimen ini, apakah conclusion yang kita kena tuliskan? Kamu kena tuliskan percentage of sodium bicarbonate ialah 49.44. Jangan tulis percentage sodium carbonate is determined. Itu salah. Kamu kena dapatkan balik apa benda yang kamu dapat dalam calculation tu. Boleh ha? Okay ha? Alright. Ada apa-apa lagi tak nak tanya? Lagi tak? Okay. Ada nak tanya tak? Hari ni tak datang Auni dengan Ashikin pergi PPV lah. Madam, Ya. tadi kan Madam kata macam yang untuk practical test tu dia katanya kenapa kena guna dropper kan? Ya betul. Kenapa Pakai dropper tu takut kita masukkan, bila kita nak masukkan air dalam volumetric flask tu kan, kita takut dia terlebih. Kita kena masukkan sikit-sikit. Mula-mula kita picit, gunakan. Yang tu nanti saya hantar video dia. Tapi yang ni saya cerita jugalah. Kita takut dia overshoot dengan air tu. Nanti dia punya takut overshoot lah. Okay. Sekarang tanya tau. Nasib baik ada kawan-kawan yang rajin tanya ni. Ya? Kena tanya tau. Ya? Jangan takut. Kalau kawan-kawan yang lain kata, alah itu tak tahu lah. Kamu jangan takut. Benda tu, kamu kena tanya sekarang. Ini sesuai. Ya? Okay. Masa kita nak isikan air dalam volumetric flask. Mana dia? Air dalam volumetric flask kan? Okay. Alright. Dan kita nak prepare solution. Mula-mula kita timbang 1.4 gram sodium carbonate. Lepas tu kita masukkan dia di dalam volumetric flask. Kan? Kita masukkan dia dalam volumetric flask. Mula-mula kita masukkan air sesuka hati je lah. Kita masukkan air sesuka hati je. Tapi bila dia nak capai dah dia punya tanda senggat ni, dia punya mark ni, kamu jangan masukkan air sesuka hati. Kamu kena guna dropper. Guna dropper lah. Masukkan air guna dropper. Sebab apa? Kenapa pakai dropper? Sebab takut overshoot. Air dia terlebih daripada tanda senggat ni. Ini memang perkara biasa dalam lab berlaku. So kita nak menghalang daripada air tertambah lebih. Overshoot of water lah dalam volumetric flask tu. Itu tujuan dia. Boleh? Boleh ke? Boleh. Ada yang lain-lain tak? Nanti saya berikan video. Tapi video ni adalah ataupun kamu boleh tengok daripada campsite lah. Ya, ataupun boleh guna video saya untuk study nak jawab practical test tu. Ada banyak benda lah. Macam mana nak remove the air bubble, macam mana namanya, cara kita nak ambil reading, kena perpendicular dan sebagainya lah ya. Macam tu. Biasa itu soalan-soalan yang akan ditanya di dalam practical test. Lab report macam yang saya ajar tadi lah, macam mana nak mengira. Okay kah? Boleh ha? Boleh. Okay. Ada apa-apa lagi tak nak tanya? Ada lagi tak yang tak faham? Tanya sekarang tau, sebab ni nanti kamu dah tak boleh nak tanya. Kalau yalah kan, bukan tak boleh tanya, boleh je. Cumanya bukan dalam Google Meet ni saya tak boleh dah nak cakap. Kena menulis je lah. Macam tu.
Tak ada nak tanya? Okay. Kalau tak ada, saya rasa kelas kita sampai sini sajalah. So tolong buat report tu lah. Kalau ada masalah, you have to tell me lah. You have to consult dengan saya lah. Ya. Saya nak stop recording.